Hola. Alhamdulillahil qail ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Sadaqallahul azim. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada hari Jumaat yang barakah ini, malah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam arti kata yang sebenar-benarnya, dan sesungguhnya takwa inilah merupakan martabat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling tinggi takwanya. Jadi jemaah yang mati Allah Ta'ala, hari ini merupakan hari kedua kita menunaikan ibadat puasa di bulan Ramadan, dan kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dengan berkat doa kita 3 bulan yang lalu. Maka hari ini Allah telah memakbulkan doa kita, seperti mana kita doakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami sepanjang bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kita memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita peluang sekali lagi untuk kita menunaikan ibadat puasa. Mudah-mudahan segala amal bakti kita di sepanjang Ramadan ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Tajuk khutbah pada hari ini yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan dengan tajuknya puasa menahan diri untuk membina hati. Itulah tajuk yang telah pun diutarakan menerusi khutbah hari ini. Mudah-mudahan tajuk ini akan memberi manfaat pada saya sendiri dan juga para jemaah sekalian. Maka saya mengambil memutiara daripada khutbah yang ringkas ini untuk saya menghuraikan, moga-moga ia memberi manfaat kepada kita semua
dalam membentuk hati yang bertakwa. Kerana sesungguhnya hati inilah yang dianggap sebagai raja dalam kehidupan kita. Segala anggota-anggota lain akan mengikut arahan hati. Sama ada baik, maka baiklah ia. Dan sekiranya hati itu memberikan arahan yang tidak baik, maka segala perlakuan hidup kita akan berlakulah sesuatu yang tidak diingini oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dalam kita nak membentuk diri menjadi hati yang bertakwa, seperti mana disebut oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 32 yang saya bacakan di permulaan khutbah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Sesiapa yang mengagungkan lambang kebesaran Allah, maka dialah yang mempunyai hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa ini adalah di antaranya kita adalah merasakan akan keagungan syiar-syiar yang terdapat di dalam agama kita. Di antaranya ialah kehadiran bulan Ramadan dan Lailatul Qadar, merupakan dua syiar yang besar yang harus kita cari dan kita usahakan supaya hati kita menjadi hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini sama ada baik dan buruk, ia dipengaruhi oleh 4 unsur. 2 unsur yang baik dan 2 unsur yang tidak baik. Inilah yang dinyatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam dalam membicarakan persoalan hati, bahawa hati kita ini bukanlah sesuatu yang statik sifatnya, tetapi dia boleh berubah, boleh bertukar daripada baik menjadi tidak baik, dan daripada tidak baik boleh menjadi baik. Oleh itu para jemaah yang mati Allah Ta'ala, dalam kita nak mengawal hati ini, kita harus mengenal apakah halangan-halangan yang menyebabkan hati kita ini menjadi tidak seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Hikam yang saya sebutkan tadi oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyatakan bahawa hati kita ini dipengaruhi oleh 4 unsur. 2 unsur yang baik, iaitulah dia disebut sebagai khawatir rabbaniyah ataupun hidayat Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut khawatir malakiyah, iaitu lintasan para malaikat yang melintasi hati kita, menyebabkan hati kita bersegera untuk menjadi orang yang baik. Sebab itu orang-orang yang mendapat petunjuk dan hidayah Allah, hatinya akan berubah. Tapi dia seorang yang dahulunya menjadi seorang yang tidak baik, tetapi telah berubah menjadi orang yang baik. Di dalam sejarah Islam, perubahan ini telah berlaku sebagaimana yang berlaku pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang dahulunya di zaman jahiliyah telah pun bertukar menjadi seorang yang begitu kuat ibadatnya, kuat pegangan agamanya, kerana sesungguhnya pengaruh Al-Quranul Karim, pengaruh daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah memasuki hatinya disebabkan beliau mendengar ayat Al-Quran apabila dibacakan oleh adiknya di dalam surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Taha inilah nama Rasulullah, dan Allah menyatakan, aku tidak menurunkan Al-Quran wahai Muhammad kepada engkau untuk membawa kecelakaan, tetapi sebaliknya Al-Quran itu untuk memberikan tazkirah, yakni peringatan kepada kita semua. Oleh itu pada jemaah sekalian, bagi membentuk hati yang baik, kita perlu memohon hidayat Allah Ta'ala. Kita nak sentiasa membaca Al-Quran, kerana Al-Quran itu telah pun terbukti membawa petunjuk kepada kita semua. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis ketika mana turunnya surah Ali Imran ayat 103, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila ayat ini diturunkan, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma huwa hablullah? Apakah yang dikatakan tali Allah itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, wa anna hadzal Qur'an huwa hablullahul matin wa huwa an-nurul mubin wa huwa syifaa'un nafi' wa ismatun liman tamassaka bihi wa najatun liman ittaba'ah. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yang dimaksudkan dengan tali Allah yang kamu disuruh berpegang dengannya ialah Al-Quran. Itulah yang dikatakan tali Allah. Dia adalah merupakan tali Allah yang paling kukuh untuk menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga merupakan nur, sinar cahaya yang terang benderang yang boleh memasuki hati sesiapa sahaja yang benar-benar ikhlas ingin mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa syifaa'un nafi'. Dia juga, Al-Quran jugalah sebagai penawar, penyembuh dari segala bentuk penyakit zahir dan batin. Wa najat wa ismatul liman tamassaka bih. Dan Al-Quran itu menjadi perisai daripada segala bentuk serangan daripada luar, sama ada berbentuk fizikal, mental dan spiritual. Lebih-lebih lagi serangan dalam bentuk akidah dan ideologi yang pelik-pelik yang datang ke negara kita yang menyerang umat Islam. Maka Al-Quranlah perisainya yang seharusnya kita jadikan dalam perisai dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terpengaruh dengan ideologi, ajaran sesat dan sebagainya, termasuklah Islam liberal yang sedang berkembang di negara kita. Para jemaah mati Allah, dan Nabi menyebut wa najatul liman ittaba'ah. Al-Quran jugalah yang akan menjadi penyelamat kamu di akhirat besok. Tuan-tuan mati Allah Ta'ala, selain pada khawatir Rabbaniyah, selain pada hidayat Allah yang boleh membentuk hati kita, maka malaikat Allah juga adalah membantu untuk menggerakkan hati kita menjadi hati yang bertakwa. Oleh itu para jemaah sekalian, di rumah kita hendaklah ada unsur-unsur yang boleh mengundang kedatangan malaikat. Kena adanya solat berjamaah, kena adanya tilawatul Quran. Hendaklah di rumah kita ada syiar-syiar yang boleh membawa malaikat masuk ke rumah kita. Janganlah hendaknya ada syiar-syiar yang menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita. Maka ini akan menolak khawatir malakiyah, yakni hidayat Allah yang Allah Ta'ala datangkan melalui malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayat ini untuk membentuk hati kita menjadi hati yang baik, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala dua unsur lagi para jemaah sekalian, ringkasnya ialah khawatir nafsiyah wa khawatir syaitaniyah. Ini dua pengaruh yang mempengaruhi hati kita, iaitulah pengaruh nafsu kita sendiri dan pengaruh syaitan yang sentiasa mencari jalan untuk menjahanamkan kita, memesongkan kita daripada akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW kepada akidah-akidah yang lain yang tidak ada kena-mena dengan Islam. Oleh itu, hikmat puasa para jemaah sekalian ialah untuk kita membentuk, melenturkan nafsu kita supaya dia tunduk dan akur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk dan patuh kepada arahan yang diberikan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka inilah kita berpuasa, kerana sesungguhnya sejarah penciptaan nafsu sebagaimana termaklum oleh kita sekalian, ketika mana Allah mencipta nafsu, maka Allah tanya, siapakah kamu wahai nafsu? Maka nafsu menjawab dengan samsingnya, engkau dan aku, sehingga diletakkan dalam lautan api, lautan sejuk, namun ia tidak membuat sebarang perubahan, sehinggalah Allah meletakkan dalam lautan lapar. Maka ketika itulah baru dia merangkak naik daripada lautan lapar itu, dan ketika itu Allah bertanya sekali lagi, siapakah engkau wahai nafsu? Maka barulah nafsu menjawab, aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku. Ini bermakna para jemaah sekalian, untuk melenturkan hawa nafsu, proses yang paling utama ialah berpuasa, yakni melaparkan diri kita. Dengan kita lapar para jemaah sekalian, kita mudah untuk memperakuikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah bagi kita untuk kita membentuk diri kita menjadi hati yang baik, disebabkan nafsu kita telah akur kepada perintah Allah Ta'ala. Selain pada itu ialah syaitan sebagaimana termaklum pada jemaah sekalian, dia hanya boleh disekat laluan syaitan ini ialah melalui zikrullah. Sebab itu di sepanjang bulan Ramadan kita dilatih dengan zikrullah. Zikrullah mengikut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau menyatakan zikrullah itu tidak hanya berzikir dengan memegang buah tasbih semata-mata, tetapi zikrullah itu merangkumi solat, merangkumi kita bertasbih, melakukan ibadat-ibadat sunat, termasuk menghadiri majlis-majlis ilmu, maka itu termasuk dalam zikrullah. Maka untuk menyekat kemasukan syaitan ke dalam hati kita,
Tidak ada cara lain para jemaah sekalian, hanyalah dengan cara zikrullah. Maka sesungguhnya zikrullah ini akan menyekat laluan syaitan, kerana syaitan itu akan masuk melalui saluran darah kita, sebagaimana sabda Nabi SAW, inna syaitan yajri majradam, sesungguhnya syaitan itu akan berlari ke dalam badan kamu mengikut laluan darah. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, di hari berkat ini kita berdoa kepada Allah, semoga dengan berkat ibadat kita, dengan berkat puasa kita, berkat kita membaca Al-Quran dan bersolat tarawih, mudah-mudahan terbentuklah hati kita menjadi hati yang baik, hati yang bertakwa, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit saranan pada jemaah sekalian, memetik daripada sumber khutbah pada hari ini, kita disarankan pertamanya supaya mempertingkatkan kualiti ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berpuasa lebih daripada 30 tahun, ada yang telah pun berpuasa lebih daripada 40 tahun. Namun apakah puasa kita itu betul-betul membentuk takwa ataupun sebaliknya? Jika tidak, marilah sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan lagi kualiti puasa kita, supaya dia benar-benar mencapai matlamat takwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para jemaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkatan, segala amalnya digandakan dengan 70 kali ganda. Maka marilah sama-sama kita memperkuatkan azam kita, walaupun dalam keadaan kepenatan. Datanglah solat tarawih, datanglah solat berjamaah, dan bacalah Al-Quranul Karim, kerana sesungguhnya Ramadan adalah merupakan medan pahala yang sebaik-baiknya untuk kita mencapai bagi memenuhi khazanah amal kita di akhirat nanti. Dan yang terakhir pada jemaah sekalian, jangan lupa kita berinfak di jalan Allah Ta'ala, kerana infak itulah yang digandakan oleh Allah. Ini disebut oleh Allah dalam suratul Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha ila akhiril ayat. Perumpamaan orang yang menderma di jalan Allah ialah seperti seorang yang menanam sebiji benih lalu menumbuhkan 7 tangkai, maka setiap tangkai itu memiliki 100 biji buah. Ini bermakna para jemaah sekalian, sekiranya kita menabung, kita infak di jalan Allah, RM1 kita beroleh 700 ringgit di sisi Allah Ta'ala. Demikianlah seterusnya, seandainya kita menginfakkan harta kita di jalan Allah di bulan Ramadan ini, Allah akan gandakan dengan 70 kali ganda, seperti mana yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW, setiap amal di bulan Ramadan akan dikurniakan pahala sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sedikit tazkirah melalui khutbah ini memberi manfaat pada saya sendiri dan jemaah sekalian. Mari sama-sama kita berazam untuk meneruskan ibadat sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang terbaik sisinya. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati waz zikril hakim. وتقبل الله مني وإنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.